awak pergi je. Ya, ni. Alamak. Dah sampai dah. Alamak. Apa pasal ni? Alamak, pasal ni? Tak naik pula cermin ni. Kenapa ni? Aduh, dah nak hujan ni. Aduh, macam mana ni? Kak doktor, tolonglah saya. Itulah sepatutnya saya buat maintenance power window ni. Aduh, tak lama tak buat, itulah masalah ni. Aduh. Bertemu kita dalam rancangan Dakar Dr. Wan Arjuna. Baik, kali ini kita nak share dengan anda cara-cara menjaga power window dengan manual window. Okey. Pertama dahulu kita bincang mengenai masalah dulu. Okey, masalah pertama akan daripada tuan punya kereta tu sendiri, seperti menjemur tangan di atas cermin kereta. Okey, dia macam isap rokok kan, nak bagi lambai-lambai ke kan. Macam tu. So glass tu untuk kalau nak lambai-lambai tangan tu, kalau boleh turunkan tangan lah. Teruskan tangan tu letak atas cermin tu bagi turun habis. Okey. Kemudian bila dah rosak baru nak repair. So itu adalah satu-satu di mana dua perkara yang tidak baik. Okey. Seterusnya kita ada masalah seperti tingkap berbunyi, tingkap kereta meragam, tak nak naik, tak nak turun. Okey, ada bau wire terbakar, short. Okey. Dan juga peralatan tingkap sudah diganti tapi masih rosak juga lepas pertukaran alat-alat power window tersebut. Okey. Dan juga ada peralatan sudah diganti tapi alat lain pula yang rosak. Dan juga cermin kereta terkeluar separuh. Dia cermin tu naik, dia terkeluar separuh, macam bentuk segitiga pula jadinya. Okey. So itu masalah-masalah dia. Okey. Untuk penyelesaian dia adalah dengan membuat power window maintenance. Okey. Apa itu power window maintenance? Bahasa Inggeris. Bahasa Melayu adalah selenggara power window kereta anda ataupun selenggara manual regulator window anda. Okey. So tingkap kuasa ataupun tingkap manual. Okey, anda perlu selenggara. So itulah cara yang sepatutnya, dan ia harus cara berkala periksa, servis. Okey. Apakah itu manual regulator? Manual regulator, gambar. Sila tengok. Okey, sekarang tadi anda tengok manual regulator dan seterusnya adalah auto regulator. Apakah itu auto regulator? Sila saksikan. Okey. Auto regulator, manual regulator barang dia mudah saja. Ia sama juga, hanya bezanya dia pakai elektronik dengan non-elektronik. Okey, mechanical system dengan elektronik. Alright. So, kalau kita tengok auto regulator ni, kebanyakannya masalah dia terlalu lagi banyak. Okey, sebabkan kita tak servis seperti mana kita servis minyak hitam, engine oil, tukar tayar, tukar brake pad dan sebagainya. Begitu juga kita harus tumpah perhatian. Okey, setahun sekali ataupun setahun 3 kali. Okey. Buat servis berkala pada power window system atau glass kuasa tingkap kereta.
Okey. So peralatan-peralatan contoh seperti auto regulator ni dia ada switch, switch yang sentiasa harus di selenggara ataupun harus ditukar. Macam kalau kita baru, anggaran masa dalam 4 tahun ke atas. Okey, kalau kita lama, periksa lah setahun sekali berapa volt masuk, berapa volt in, berapa output dia, berapa input dia, harus dikira lah. Seterusnya dia ada glass rubber dan juga power motor regulator. Motor dia tu motor dia. Kebanyakan orang rosak motor regulator rosak, motor power window rosak. Sedangkan atas power window pemutar tu dia macam kipas, bentuk dia macam kipas. Nanti dalam rakaman seterusnya anda akan nampak jugalah barang-barang dia. Dan juga pengawal tingkap dipanggil sebagai motor gear. Motor gear kit. Dan window gear. Window gear ni dia punya kerja adalah untuk naik dan turun. So benda-benda barang-barang dalam power window tersebut ataupun manual regulation ataupun regulator, dia punya barang kalau kita tengok semuanya berjalan dalam lubrication mode. Lubrication mode ni dalam grease, dalam contoh macam minyak lubricate halus seperti WD-40. So benda tu berjalan dalam keadaan berminyak. So itu yang memudahkan cermin tu naik dan turun. Apa yang kita buat adalah, kalau anda tahu anda kereta tu kena hujan, anda hantar ke cuci kereta, sabun masuk, air hujan masuk, dan lama kelamaan anda parking kereta dekat outdoor park. So ini park dekat outside, so akan ada heat. Bila ada heat, grease, minyak semua akan menurun daripada posisi-posisi window gear dengan power gear dan motor regulator, dia punya posisi-posisi dia. So dia kekurangan pelincir, kat situlah akan ada masalah. So dia akan mengganggu, di mana cermin tu nak naik turun susah. Dia akan jadi berat. Bila dia jadi berat, dia akan kacau electronic part. Jadi benda ni cerita dia kecil tapi dia menjadi besar-besar sebab kita tak mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk selenggara dengan betul. So itulah katanya perlunya ada buku selenggara kereta, di mana bukan saja tukar engine oil, tukar tayar, tukar brake pad dan sebagainya. Harus juga ada buku selenggara untuk power window. Kalau 4 pintu, 4 pintu. Kalau 2 pintu, 2 pintu. Macam tu. So kalau kita tengok pelincir tu anda boleh gunakan untuk jimat kos anda kalau anda nak selenggara sendiri. Contoh daripada railing tepi, seperti di gambar. Gambar tepi. So kat situ rubber tu anda boleh gunakan minyak pelincir seperti WD-40. Itu kos yang paling murah lah. Sebenarnya dia bukan WD-40. Kalau lebih baik kalau kita guna minyak hidrolik. Minyak hidrolik daripada rubber molding ataupun rubber grease. Ia paling sesuai. Sebab benda-benda ni dia tinggi sikit tapi ia menyelamatkan kereta anda punya power window ataupun manual regulator untuk diselamatkan. Sekian daripada saya. Jangan lupa subscribe dan share like. Assalamualaikum.